Sebanyak 44 kes melioidosis direkodkan di Sabah, meningkat sebanyak 12.8% berbanding 39 kes yang dilaporkan pada Minggu Epidemiologi MI Sama pada tahun lalu. Badan dia akan semakin teruk sesak nafas sampai mungkin dia perlukan penggunaan oksigen, dan kalau perlu sebab oksigen tidak mencukupi, terpaksa kita kasih tube dan sebagainya lah. Dan kalau kita tidak jaga betul-betul lagi, dia boleh menyebabkan kematian. Penyakit melioidosis sebenarnya adalah satu penyakit bawaan tanah dengan air yang telah dicemari oleh bakteria yang dikenali sebagai Burkholderia pseudomallei. Dan sebenarnya penyakit ini kan jarang berlaku, tetapi boleh dikesan di kawasan-kawasan seperti kawasan yang beriklim tropika, contohnya di negara-negara Asia Tenggara, Afrika Barat, Australia Utara dan juga Amerika Selatan. Okey, sebenarnya penyakit ini selalu berlaku pada musim monsun ataupun waktu musim hujan. Kerana air hujan ini akan membawa bakteria ini daripada tanah ke permukaan air dan juga permukaan tanah lah. Biasanya jangkitan penyakit melioidosis ini dia boleh menjangkiti sesiapa sahaja. Okey, terutamanya kalau terdedah dengan bakteria inilah. Dan terdapat 3 cara jangkitan. Nombor 1 iaitu jangkitan kita panggil inhalation, di mana seseorang tu dia menyedut habuk ataupun titisan air yang telah dicemari dan masuk ke dalam saluran pernafasan dia. Yang kedua adalah ingestion, di mana pesakit tersebut dia telah memakan ataupun meminum air yang telah tercemar. Dan yang ketiga adalah direct entry, di mana bakteria tersebut telah memasuki badan melalui luka di permukaan kulit. Jadi sangat penting kalau seseorang tu dia macam ada luka dan terpaksa mengerjakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tanah ataupun air, mereka haruslah pastikan luka tersebut dijaga dengan baiklah, sentiasa tertutup agar tidak terkena tanah ataupun air yang telah dicemari. Untuk penyakit melioidosis sebenarnya dia ada pelbagai gejala klinikal lah. Maksudnya tanda-tanda yang dia ada ni dia boleh menyerupai penyakit yang lain, contohnya penyakit TB ataupun penyakit akibat jangkitan bakteria ataupun virus yang lain. Jadi ada setengah orang lepas dia kena jangkitan, dia tidak mempunyai sebarang tanda, macam biasa saja. Ada lagi setengah orang kalau dia dapat jangkitan paru-paru, kita panggil kalau dalam perubatan pneumonia, dia boleh dapat macam tanda-tanda seperti batuk, demam yang sangat tinggi, sakit otot, sesak nafas, sakit dada. Kemudian kalau macam katakanlah jangkitan tu dia pergi ke kulit dia, kita panggil jangkitan setempat. Jadi kulit bila bakteria dia masuk ke kulit dia, dia akan mula ada macam bonjolan, nanah, ulcer di bahagian kawasan yang telah dijangkiti. Kalau teruk, dia pergi ke dalam darah, kita panggil jangkitan darah iaitu septisemia, di mana jangkitan ini dia pergi ke satu badan. So orang tu dia boleh dapat demam yang tinggi, sakit otot, sakit perut. Kemudian kalau sampai ke otak, dia boleh mendapat kekeliruan, maksudnya dia tidak kenal orang, dia boleh dapat sawan, dan kalau rawatan tidak diberi, dia boleh menyebabkan kematian. Dan satu lagi jangkitan yang kita risau adalah jangkitan di mana kuman Burkholderia ni dia pergi ke organ-organ, contohnya seperti di paru-paru, di limpa, di buah pinggang, dan prostat. Dan kalau sekiranya terdapat bakteria di kawasan organ-organ tersebut, seseorang tu dia boleh dapat demam yang agak lama, kita panggil pyrexia of unknown origin, di mana demam dia berterusan sampai lebih daripada 2 minggu, telah diberi antibiotik, ubat, tetap tidak dapat sembuh. Kalau ada
tanda-tanda begitu, silalah ke klinik kesihatan supaya kita boleh buat pemeriksaan yang lebih lanjut lah untuk mengetahui apa sebabnya dia demam yang berpanjangan. Okey. Sebenarnya sesiapa yang terdedah dengan ini penyakit kan, dia boleh dijangkiti. Penyakit ini dia tidak mengira usia, daripada baby hingga ke orang tua lah. Okey. Tetapi golongan yang berisiko tinggi adalah golongan yang mempunyai daya ketahanan badan yang rendah ataupun lemah. Contohnya macam pesakit kencing manis. Pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik, macam penyakit paru-paru, hati, ataupun masalah buah pinggang, ataupun pesakit yang memerlukan rawatan steroid yang tinggi atas penyakit tertentu. Contohnya pesakit asma, dia perlukan steroid yang tinggi. Itu pun kena berjaga-jagalah sebab daya ketahanan mereka akan rendah. Selain daripada itu, pesakit macam HIV, SLE, pesakit kanser, dengan thalassemia pun ada risiko juga. Bukan itu saja sebenarnya, bukan kepada golongan yang berketahanan badan yang rendah. Golongan-golongan yang terlibat dalam aktiviti yang terpaksa sentuh tanah ataupun air, contohnya yang melakukan aktiviti pertanian, penternakan ataupun anggota penyelamat juga ada risiko untuk terdedah dengan penyakit ini. Mesti orang berfikir, kenapa anggota penyelamat pun boleh terkena? Sebab anggota penyelamat ini, contohnya bomba ataupun sukarela, mereka biasanya akan terlibat dalam aktiviti seperti banjir ataupun tanah runtuh. Di sanalah mereka akan terdedah dengan penyakit inilah, ada risikolah untuk terkena. Sebenarnya ada rawatan untuk penyakit ini dan dia menggunakan antibiotik tertentu yang terdapat di hospital. Dan kalau kita tidak rawat, kita risau kalau sekiranya dia menjadi teruk. Jadi apa yang kita akan buat apabila seseorang tu masuk ke dalam hospital, kalau sekiranya kita dapati pesakit tersebut ada penyakit melioidosis, kita akan bagi antibiotik melalui intravenous lah. Apabila dia stabil, kita boleh berfikir untuk tukarkan daripada intravenous ke ubat antibiotik yang makanlah. Walau macam manapun, walaupun sudah selesai rawatan, itu tidak bermaksudnya okey bye-bye, tidak sudah jumpa. Kita akan bagi temu janji. Temu janji itu boleh sampai 5 tahun sebab kita tahu penyakit ini boleh berulang semula. Kalau sudah dirawat, dia akan sembuh. Tapi kita tidak tahu sama ada kalau sekiranya pesakit itu dia mempunyai risiko yang tinggi, golongan risiko tinggi. Contohnya saya dah sebut kencing manis. Kalau sekiranya dia tidak kawal gula dia dengan baik. Dan lepas tu contohnya mungkin aktiviti dia adalah aktiviti pertanian. Dan dia tersentuh lagi, terkena lagi bakteria kuman tersebut. Jadi maka risiko tu boleh datang balik. Komplikasi dia, kalau sekiranya kita tidak bagi rawatan dengan betul, jadi keadaan yang tanda-tanda saya sebut tadi akan semakin teruklah. Contohnya kalau sekiranya dia ada jangkitan paru-paru, kemudian kita tidak bagi rawatan betul, kita bagi antibiotik yang salah contohnya, so keadaan dia akan semakin teruk, sesak nafas sampai mungkin dia perlukan penggunaan oksigen. Dan kalau perlu sebab oksigen tidak mencukupi, terpaksa kita kasih tiub dan sebagainya lah. Dan kalau kita tidak jaga betul-betul lagi, dia boleh menyebabkan kematian. Itu sebabnya kita kena bagi rawatan yang cepat. Penyakit ini kan, kita tidak patut jadikan penyakit ini sebagai halangan untuk membuat aktiviti yang kita biasa buat. Jadi cara untuk elakkan penyakit ini adalah nombor 1, pastikan kita pakai kasut dengan sarung tangan yang kalis air, okey, dan juga baju yang sesuaian. Kalau sekiranya bila kita bertugas ada habuk-habuk tanah, kita pakailah pelitup muka. Kemudian yang kedua, pesakit yang golongan yang berisiko tinggi yang kita sebut tu, pastikan penyakit itu sentiasa terkawal. Contohnya pesakit kencing manis.
Kalau tahu sudah kita ada penyakit kencing manis, pastikan kita sentiasa mematuhi rawatan dan juga temu janji yang telah diberi oleh doktor. Kawalan gula kena sentiasa terkawal lah. Kalau tidak, risiko itu akan meningkat. Sebab kita perasan kebanyakan pesakit yang terkena melioidosis ada penyakit kencing manis yang tidak terkawal. Kemudian satu lagi adalah kita kena pastikan kita kalau ada luka di bahagian mana-mana kulit kita, cuci, kemudian bersihkan luka tersebut dan balutlah dengan sempurna. Jangan nanti ada luka tu terdedah, nanti terdedah lagi dengan air ataupun tanah-tanah yang telah dicemari. Dan yang penting juga kepada sesiapa yang golongan yang tidak berisiko tinggi, macam orang yang sihat lah katakan, tiada apa-apa sakit, tiada kencing manis, darah tinggi, golongan tersebut mereka kena sentiasa kita bilang tu macam kena sentiasa buat saringan kesihatan lah, saringan kesihatan tahunan. Dan sebenarnya KKM ni dia ada banyak program, dan program ini tujuan dia adalah untuk menyaring orang yang sihat. Jadi antara program yang disediakan oleh KKM macam PKB 40, NHSI. Kalau tidak mau yang ikut yang itu, boleh pergi mana-mana klinik kesihatan terdekat, hadirkan diri, bagi tahu, saya mau buat saringan kesihatan. Kita akan cek, tengok ada diabetes ke tidak, kolesterol macam mana, tekanan darah okey ke tidak. Jadi klinik kesihatan KKM memang sentiasa terbuka lah. Kemudian satu lagi yang penting, pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan di rumah kita, di tempat kerja, di persekitaran kita lah. Kalau sekiranya seseorang tu first time buat saringan kesihatan, kalau dia semua okey, tidak masalah, setahun sekali cukup. Tapi kalau orang tu tiba-tiba kolesterol kau tinggi lah, so kita boleh bagi chance, tidaklah kita terus start ubat. Kita akan tanya, kenapa kolesterol tinggi? Is it sebab pemakanan? Is it sebab berat badan? Is it sebab jarang bersenam? Jadi kita cuba modify dulu, kita gelar lifestyle modification. Selepas itu, kita boleh ulang balik ujian tersebut. Kalau sekiranya normal, tidak ada kolesterol sudah, dan okeylah kita buat setahun sekali. Tapi kalau macam masih tinggi, mungkin kita boleh buat 4 hingga 6 bulan sekali. Bergantung sama ada kita ada mulakan ubat ataupun tidak. Begitu. Bergantung dengan keadaan waktu, masa saringan yang pertama.